Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid, kita jumpa lagi untuk kelas Bahasa Melayu tahun 5. Kita akan belajar hari ini adalah unit 8, awasi langkahmu. Tajuk, waspada memandu, muka surat 61. Jadi murid-murid boleh buka muka surat nombor 1 dan sama-sama kita tengok apa yang berada di muka surat 61. Yang berada di muka surat 61 ialah pembelajaran tata bahasa. Kita akan belajar waspada memandu dan ini adalah halaman dia. Jadi kita akan baca bersama-sama. Jadi murid-murid boleh bersedia, kita akan baca teks waspada memandu. Waspada memandu. Hujan makin lebat menyebabkan jalan sangat licin. Encik Nazri memandu kereta dengan agak perlahan bagi mengelakkan tayar keretanya meluncur laju sangat. Pemandangan kurang jelas kerana hujan terlalu lebat. Encik Nazri memandu di lorong kiri. Semua pemandu cermat sekali. Di dalam kereta, Afifi terasa sejuk betul dan sunyi benar. Masing-masing sungguh risau kerana hujan masih lebat sungguh. Okey, seterusnya. Encik Nazri memandu tidak, tempat kosong, rapat dengan kenderaan di hadapan. Beliau, tempat kosong, bimbang jika pemandu tersebut membrek secara mengejut. Beliau tidak sempat untuk membrek kerana jalan licin. Tempat kosong. Afifi risau. Tempat kosong. Cuaca pula gelap. Cuaca pula, tempat kosong, gelap. Penglihatan Encik Nazri, tempat kosong, jelas kerana kabus, tempat kosong, tebal. Afifi meminta ayahnya memasang lampu kecemasan. Ayahnya memberitahu bahawa lampu tersebut hanya digunakan semasa kecemasan. Encik Nazri berhenti di hentian rehat dan rawat bagi mengelakkan kemalangan. Beliau letih, tempat kosong. Beliau memakai baju sejuk kerana suasana sejuk, tempat kosong. Jadi, ini adalah teks berkaitan dengan waspada memandu. Kisahnya Encik Nazri, dia memandu kereta agak perlahan pada malam itu kerana hujan. Hujannya lebat dan masing-masing kereta kebanyakan menggunakan di lorong kiri. Encik Nazri memandu di lorong kiri, tetapi semua pemandu dalam gambar ni memandu dengan cermat, itu dengan berhati-hati, tiada yang memandu secara berbahaya. Seterusnya, Encik Nazri tidak bawa keretanya dekat dengan kereta hadapan. Dia ada jarak supaya kalau keretanya brek, Encik Nazri sempat brek juga agar tiada berlaku kemalangan. Dan dalam keadaan suasana kabus yang tebal, anak dia Afifi meminta untuk membukakan lampu kecemasan ni, yang lampu dua ni, berkelip dua tu kan, serentak tu. Tapi Cik Nazri bilang, Cik Nazri beritahu, lampu ini hanya boleh dibuka untuk kecemasan lain lah. Dan akhirnya mereka berehat di RNR, iaitu kawasan rehat dan rawat untuk mengelakkan kemalangan. Jadi berehat di sini. Jadi ini adalah keseluruhan cerita. Dan mengapa ada tempat kosong? Itu adalah apa yang kita perlu belajar hari ini, iaitu ini yang kita belajar ini, iaitu kata penguat. Kata penguat. Kata penguat ialah kata yang menguatkan maksud kata adjektif atau frasa adjektif. Nampak yang diwarnakan ni kan? Yang warna purple ini adalah kata adjektif. Dan yang warna merah, biru dan hijau ini adalah kata penguat. Tapi kenapa ada 3 warna? Jadi kita tengok. Yang merah ialah kata penguat hadapan. Ialah kata yang letaknya di hadapan frasa adjektif. Maksudnya dia berada di hadapan frasa adjektif. Contoh, terlalu, paling, agak, cukup dan kurang. Seterusnya yang warna hijau, kata penguat belakang. Itu kata yang di belakang frasa adjektif. Contoh, sekali, benar, nian dan betul. Yang terakhir, warna biru ialah kata penguat bebas. Ialah kata yang letaknya di hadapan atau di belakang frasa adjektif. Contoh, amat, sangat dan sungguh. Jadi mari kita teliti lagi dengan lebih jelas.
berkaitan dengan kata penguat ini. Seperti yang kita baca tadi, kata penguat hadapan ialah kata yang letaknya di hadapan frasa adjektif. Contoh-contoh yang boleh digunakan ialah terlalu, paling, agak, cukup dan kurang. Contoh penggunaan ayat dia ialah masakan ibu paling sedap. Sedap ini adalah frasa adjektif. Apabila frasa adjektif berada di belakang, apabila hendak menggunakan kata penguat di hadapan frasa adjektif, perlulah memilih kata penguat yang betul. Antaranya ialah terlalu, paling, agak, cukup dan kurang. Jadi masakan ibu paling sedap. Paling tidak boleh digunakan di belakang frasa adjektif. Ia hanya boleh digunakan di hadapan frasa adjektif. Seterusnya, contohnya, lombong itu agak dalam. Agak ini adalah kata penguat hadapan dan dalam ini adalah frasa adjektif. Jadi, agak tidak boleh digunakan di belakang frasa adjektif. Dia mesti digunakan di hadapan. Sama juga dengan contoh yang ketiga, pemandangan di pantai itu terlalu indah. Apabila penggunaan terlalu indah, terlalu ini adalah frasa adjektif. Dia hanya boleh digunakan di hadapan, terlalu ini adalah kata penguat hadapan yang hanya boleh digunakan di hadapan frasa adjektif. Jadi murid-murid perlulah menghafal dan mengingati kata penguat di hadapan kerana kata penguat di hadapan tidak boleh digunakan di belakang frasa adjektif dan itu akan menjadikan satu kesalahan. Seterusnya kita tengok pula kata penguat belakang. Yang kita tahu tadi ialah kata yang terletak di belakang frasa adjektif. Contoh dia sekali, benar, nian dan betul. Kata-kata penguat belakang ini pula hanya boleh digunakan di belakang frasa adjektif. Dia tidak boleh digunakan di hadapan frasa adjektif kerana dia akan menyalahi hukum tata bahasa dan membawa maksud yang berlainan. Contoh ayat dia, kelakuan murid-murid itu baik sekali. Baik ini adalah frasa adjektif dan sekali inilah kata penguat belakang. Dia berada di belakang kata adjektif. Seterusnya, cantik benar rumah itu. Cantik adalah frasa adjektif. Benar ialah kata penguat belakang yang hanya digunakan di belakang kata frasa adjektif. Seterusnya, indah nian perkampungan Melayu. Indah ini adalah frasa adjektif dan nian adalah kata penguat belakang yang hanya boleh digunakan di belakang frasa adjektif ataupun kata adjektif. Jadi ingat, ini pun sama juga, murid-murid perlu banyakkan membaca dan menghafal kata penguat belakang kerana kata-kata penguat belakang ini tidak boleh digunakan di hadapan frasa adjektif. Dia hanya boleh digunakan di belakang frasa adjektif. Seterusnya, kita ada lagi satu, iaitu kata penguat bebas. Iaitu kata yang letaknya di hadapan atau di belakang frasa adjektif. Bebas maknanya perkataan dia, contoh dia, amat, sangat dan sungguh. Perkataan-perkataan ini bebas digunakan sama ada di hadapan frasa adjektif atau di belakang dia. Dua-dua tidak menyalahi dan kedua-duanya adalah betul. Tetapi seperti yang lain-lain juga, murid-murid perlu menghafal kata-kata penguat bebas kerana tidak semua kata-kata penguat itu bebas. Kata-kata penguat bebas, murid-murid perlulah rajin-rajin membaca dan menghafalnya. Ini ada 3 contoh. Jadi kita tengok contoh penggunaan ayat dia. Yang pertama, pakaian seragam pasukan itu amat kemas. Kemas ini frasa adjektif. Amat ini adalah kata penguat yang bebas. Dia berada di hadapan kata adjektif. Seterusnya, pakaian seragam pasukan itu kemas amat. Kemas adalah kata adjektif ataupun frasa adjektif. Amat ini adalah kata penguat bebas. Nampak kan? Boleh digunakan di hadapan frasa adjektif ataupun di belakang frasa adjektif. Dua-duanya membawa maksud yang sama dan kedua-duanya adalah betul. Seterusnya, kita tengok satu lagi contoh. Stadium itu sangat besar. Sangat adalah kata penguat bebas. Besar adalah frasa adjektif. Seterusnya, stadium itu besar sangat. Besar ini adalah frasa adjektif dan sangat ini adalah kata penguat bebas. Ada di hadapan dan ada juga di belakang.
Dua-dua ini betul dan tidak menyalahi hukum tata bahasa. Jadi kita tengok balik teks yang kita baca tadi. Waspada memandu. Okey. Jadi kita tahu sudah yang warna merah tadi adalah kata penguat hadapan. Yang berwarna hijau adalah kata penguat belakang. Dan yang warna biru adalah kata penguat bebas. Warna ungu ini adalah kata adjektif ataupun frasa adjektif. Jadi kita tengok sama-sama ya. Hujan makin lebat menyebabkan jalan sangat licin. Lebat berada di belakang. Jadi makin kita isi di hadapan. Sama juga dengan jalan sangat licin. Sangat ini kita tahu warna biru ini adalah kata penguat bebas. Jadi boleh dibuat di hadapan kata adjektif. Jalan sangat licin. Dan boleh juga diletakkan di belakang, iaitu jalan licin sangat. Dua-dua membawa maksud yang sama. Jadi seterusnya kita tengok agak perlahan. Apabila perlahan ini kata adjektif dan kata penguat digunakan di hadapannya, bermaksud menggunakan kata-kata penguat hadapan, iaitu agak perlahan. Jadi murid-murid boleh tengok kedudukan-kedudukan kata penguat di hadapan dan di belakang kata adjektif. Seterusnya kita tengok yang seterusnya. Yang seterusnya ialah ini adalah pensil-pensil yang perlu kita isikan jawapan. Jadi sama-sama cikgu bimbing kamu untuk mengisi jawapan. Encik Nazri memandu tidak tempat kosong rapat dengan kenderaan di hadapan beliau. Ada tempat kosong dan yang perlu kita buat ialah mencari kata adjektif. Di sebelum garis tidak dan di selepas garis adalah rapat. Kata adjektif ialah rapat. Rapat dan kata penguat akan diisi di hadapan kata adjektif, iaitu rapat. Apa yang sesuai untuk diisi di hadapan? Kita tengok balik kata penguat hadapan dan yang sesuainya diisi adalah terlalu. Terlalu ini kata penguat hadapan. Ingat ya, kata penguat hadapan. Jadi, Encik Nazri memandu tidak terlalu rapat dengan kenderaan di hadapan. Beliau, bimbang itu adalah kata adjektif. Bimbang juga berada di belakang. Jadi, di hadapan dia adalah kata penguat hadapan. Beliau agak. Jadi, beliau agak bimbang jika pemandu tersebut membrek secara mengejut. Beliau tidak sempat untuk membrek kerana jalan licin. Licin ini adalah kata adjektif. Dia berada di hadapan. Jadi di belakang ini kita boleh memilih sama ada kata penguat belakang ataupun kata penguat bebas. Jadi kita tengok pilihan jawapan yang paling sesuai, iaitu sangat. Jadi beliau tidak sempat untuk membrek kerana jalan licin sangat. Jadi licin sangat, sangat ini adalah kata penguat bebas. Afifi risau. Okey, kata adjektif dia risau. Berada di hadapan juga. Jadi kita tengok pilihan jawapan yang sesuai ialah sungguh. Kata adjektif penguat bebas. Afifi risau sungguh ataupun Afifi sungguh risau. Kedua-duanya adalah betul. Cuaca pula gelap. Jadi kita cari mana kata adjektif dia. Okey, gelap adalah kata adjektif. Jadi kita memerlukan kata penguat hadapan. Rujuk balik kata penguat hadapan dan yang sesuainya kita gunakan ialah makin. Cuaca makin gelap. Seterusnya, penglihatan Encik Nazri, okey, jelas. Kita tengok. Jelas adalah kata adjektif dan kita memerlukan kata penguat hadapan. Kata penguat hadapan yang sesuai di sana ialah kurang. Penglihatan Encik Nazri kurang jelas kerana kabus tempat kosong tebal. Kata adjektifnya adalah tebal berada di belakang. Jadi kita memerlukan kata penguat hadapan. Kata penguat hadapan yang sesuai kita gunakan ialah agak. Penglihatan Encik Nazri kurang jelas kerana kabus agak tebal. Seterusnya, Afifi meminta ayahnya memasang lampu kecemasan. Ayahnya memberitahu bahawa lampu tersebut hanya digunakan semasa kecemasan. Encik Nazri berhenti di hentian rehat dan rawat bagi mengelakkan kemalangan.
Beliau letih, ada tempat kosong. Jadi kita tengok tempat letih ini adalah kata adjektif dan memerlukan kata penguat belakang ataupun yang bebaslah. Jadi yang sesuai kita gunakan ialah kata penguat belakang iaitu benar. Beliau letih benar. Beliau memakai baju sejuk kerana suasana sejuk tempat kosong. Jadi kita tengok sejuk adalah kata adjektif. Jadi yang sesuai kita gunakan ialah kata penguat belakang iaitu betul. Beliau memakai baju sejuk betul. Jadi ini adalah pilihan-pilihan jawapan yang cikgu bimbing untuk kamu. Dan apa yang kamu perlu buat ialah menyalin semula teks ini di dalam buku tata bahasa dengan jawapan-jawapan yang telah disediakan. Seterusnya, kita ada aktiviti pengukuhan. Aktiviti pengukuhan ini juga perlu disalin di dalam buku tata bahasa dan arahan dia adalah lengkapkan ayat dengan kata penguat yang betul. Kita ada paling, benar, sungguh, amat, sangat dan nian. Jadi yang pertamanya murid-murid perlu membaca dan mengenal pasti di manakah kata adjektif ataupun frasa adjektif. Seterusnya barulah murid-murid mencari jawapan yang sesuai. Cikgu bacakan soalan. Yang pertama, gadis itu disenangi ramai kerana dia seorang yang tempat kosong baik. Pemandangan di tepi pantai itu indah tempat kosong. Murid yang ada tempat kosong pintar di kelas itu ialah Haikal. Lukisan Aina yang tempat kosong cantik di antara murid-murid yang lain. Kamal berasa gembira tempat kosong apabila mendapat hadiah basikal baharu. Yang keenam, masakan ibu tempat kosong sedap hingga menjilat jari. Jadi murid-murid perlu siapkan dua aktiviti yang telah cikgu berikan tadi dan buat di dalam buku latihan tata bahasa, dan setiap murid yang telah siap bolehlah mengambil gambar dan menghantar ke WhatsApp cikgu secara personal. InsyaAllah semoga murid-murid dapat menjawab dengan betul dan selamat belajar, selamat membuat latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.